wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik untuk kita dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tetamu Allah, tunaikan perintah Allah yang sangat besar, iaitu solat fardu, salah satu daripada 5 solat fardu. Dan mana ini adalah satu benda yang besar, sehingga Nabi SAW mengaitkan orang yang mendirikan solat, dia tegakkan agama. Orang yang tinggalkan solat, dia runtuhkan agama. Agama ni bukan diruntuhkan oleh Yahudi, Majusi, Nasrani, tuan-tuan, tapi kitalah yang runtuhkan agama. Orang Islam sendiri yang runtuhkan agama apabila mereka tinggalkan solat. Dan musuh-musuh Islam, walau siapa saja mereka, hanya datang untuk pijak-pijak agama yang kita dah runtuhkan. Jadi kita syukur kerana kita Allah Ta'ala pilih untuk berada di rumah Allah, tunaikan perintah Allah yang sangat besar ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan taufik pada kita, tingkatkan taufik hidayah dia kepada kita, dan Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah ini kepada zuriat kita sampai kiamat, dan juga kepada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya mereka juga dapat taufik untuk jaga solat mereka 5 waktu, sekurang-kurangnya 5 waktu, dan seelok-eloknya berada di tempat azan, diazankan secara berjemaah. Jadi insya-Allah kita sambung daripada muzakarah kita, kitab masih lagi penawar bagi hati. Kita berhenti hari itu bulan berapa? 17 bulan 7 ke? Okey. Maknanya kita ini masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Maknanya kasih akan Allah ini adalah salah satu daripada sifat-sifat yang perlu menghiasi hati kita, sebagaimana sifat-sifat yang lain yang kita dah bincang dalam kitab ketiga ataupun bab ketiga daripada kitab kita ini. Ada 10 semuanya. Jadi masuk yang ke-8 ini ialah pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah ini, mengasihi Allah, mencintai Allah ini termasuk daripada perkara-perkara yang perlu kita isi hati kita dengan dia. Baik, kita dah panjang lebar dah. Sekarang ni saya ingat kita dah perenggan akhir tu kan, muka surat 90 berapa tu? Jadi insya-Allah cuba kita tengok apa kata pengarang kita, musannif kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Dan dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tiada kasih ia melainkan akan Allah, Ta'ala. Siapa yang makrifat dengan Allah, siapa-siapa yang kenal tu maksudnya dia tahu, dia makrifat lah, dia kenal Allah Ta'ala, dia tahu kuasa Allah, dia tahu kehebatan Allah, dia tahu betapa pengasih penyayang Allah, maha bijaksananya Allah, maha pentadbirnya Allah, maha menguruskannya Allah Ta'ala, yang maha satu-satunya maha pencipta. Maka tak dapat tidak, pasti dia akan hanya kasih kepada Allah Ta'ala. Ini sifat syarat dia. Maka jika kasih ia akan yang lainnya, tapi kalau berlaku juga dia ni makrifat dengan Allah,
Dia kenal Allah Ta'ala, tapi masih lagi dia ni mengasihi perkara yang lain daripada Allah. Maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala, maka itu juga berlaku. Maknanya bukan kerana dia kasih itu kerana nafsu dia, kerana dia suka, tetapi kasih dia kepada satu perkara yang selain Allah itu semata-mata kerana kasihnya dia kepada Allah Ta'ala. Sebab cinta dia kepada Allah lah dia suka perkara itu. Contoh, seorang bapa sayang pada anak, bukan kerana dia sayang anak dia tu kerana anak tu anak dia, tapi dia sayang tu kerana Allah nak kita sayang anak kita. Kita sayang ibu bapa kita bukan kerana mereka tu ibu bapa kita, tapi kita sayang itu kerana Allah nak kita sayang mak ayah kita. Orang yang kenal sungguh akan Allah, maka dia akan kasih satu-satu itu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana perkara lain. Sebab itu kalau orang yang syahid ini, dia sanggup jandakan isteri, yatimkan anak-anak, balukan isteri dia. Dia sanggup untuk berpisah dengan mak ayah dia. Kenapa? Kerana dia tahu pengorbanan dia korbankan nyawa dia ini untuk agama Allah sehingga dapat pangkat syahid itu, maka itu adalah lebih besar daripada cinta dia kepada semua tadi. Sebab dia sayang semua tadi kerana perintah Allah, kerana Allah nak, dia suka. Tapi bila bertembung dengan perkara agama Allah, dia tahu Allah lebih sayang agama dia daripada segala-gala. Mana bukti dia? Bukti dia, seluruh manusia ini tidak ada yang lebih Allah Ta'ala kasih melebihi para Nabi. Betul? Para Anbiya alaihimussalatu wassalam lah yang paling dekat dengan Allah. Mereka ni jauh lebih tinggi daripada wali-wali. Mereka ni para Anbiya, orang yang terima wahyu, Allah Ta'ala pilih, yang terima wahyu, yang Allah Ta'ala beri macam-macam kemuliaan. Nabi Idris alaihissalam, Allah Ta'ala bagi dia boleh pergi melawat, buat kunjungan lawatan sambil belajar ke, lawatan kerja ke syurga, tuan-tuan. Boleh pergi tengok syurga. Mana ada kita ni macam tu? Mimpi pun dah bagus, ini masuk syurga betul. Nabi Muhammad SAW tak payah ceritalah, Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun kita cerita. Nak bagi tahu inilah insan-insan yang hebat di sisi Allah, yang Allah Ta'ala pilih dan yang paling Allah Ta'ala sayang. Tapi bila bertembung dengan kepentingan agama, Allah sanggup korbankan Nabi-Nabi dia, sehingga kekasih dia seafdal-afdal makhluk, semulia-mulia makhluk, setinggi-tinggi para Anbiya dan Rasul, penghulu segala Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sekali mulianya dia itu pun, bila bertembung dengan agama, patah gigi Nabi SAW di Uhud, tembus pipi Nabi SAW di Uhud, pecah topi besi Nabi SAW, besi tu masuk kena pipi, berdarah pipi Nabi, tembus sampai kena dengan gigi, tercabut gigi, patah gigi, kena terjerumus dalam lubang masa perang Uhud, sampai luka lutut kaki. Ini kekasih Allah Ta'ala. Nabi lain tak payah cerita dah, tuan-tuan. Nabi Zakaria alaihissalam, kepala dia digergaji, tuan-tuan. Nabi Yahya alaihissalam dipancung. Allah sanggup tengok Anbiya alaihimussalatu wassalam duduk dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, bila bertembung dengan agama. Nak bagi tahu kedudukan agama itu jauh lebih besar daripada hamba-hamba dia. Maka sebab itu orang yang sanggup korbankan nyawa dia untuk agama dipanggil syahid, syuhada. Maknanya apa tu maksud korbankan tu? Kalau ada isteri dia sanggup untuk jadikan isteri dia balu, kalau ada anak dia sanggup yatimkan anak dia, kalau ada mak ayah dia sanggup tinggalkan mak ayah dia. Maknanya orang ni memang yang dah betul-betul syuhada,
Apa syuhada? Syahid. Apa maksud syahid? Menyaksikan. Orang yang betul-betul dah menyaksikan keagungan, keesaan, makrifat mereka dengan Allah Ta'ala. Mereka kenal sungguh siapa Allah, siapa mereka, di mana cinta Allah, di mana kasih mereka, sehingga mereka dapat buat keputusan yang begitu besar. Kerana apa dia? Kerana apa? Kata pengarang kita lagi, kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya dan hamba bagi kekasihnya dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya, dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Dia kias dia macam ni. Kalau kita dah suka satu orang, semua perkara pasal dia pun kita suka. Anak dia kita suka, mak bapak dia pun kita suka. Sebab kita asalnya suka kat dia. Macam tu. Macam tu. Jadi bila kita kasih kepada Allah, maka kita akan kasih kepada semua hamba Allah. Sebab kita tahu ni hak Allah Ta'ala semua ni. Maka kita akan sayang pada hamba Allah Ta'ala kerana Allah. Sebab kita kenal Allah tu siapa, kita dengan Allah tu siapa. Macam itulah kiasan dia. Macam apa, Laila dan Majnun kan. Laila dan Majnun ni, Laila Majnun. Majnun ni nama betul dia Qais Al-Amiri. Dia punya gila kat Laila ni kan. Dia nak menyatakan cinta dia pada Laila ni, sehingga dia karang satu syair. Dia kata apa? Amurru ala diyari Laila, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dhal jidara wa zal jidaru. Dia kata apa? Aku melintas, melalui bandarnya si Laila. Uqabbilu zal jidar wa zal jidar. Aku peluk setiap pintu dan tembok dia. Ingin ku kucup, ku peluk setiap pintu dan tembok dia. Kalau macam kita lah kan, katalah Minah ni, yang kita minat, yang kita suka ni, duduk kat Kajang kan. Naik bas lalu Kajang tu pun berdebar dah. Tengok signboard Kajang, duk kan. Masuk bandar Kajang tu, Allah, rasa sejuk je kan. Kenapa? Kerana Minah ada kat dalam tu. Lalu pula kat situ kan, Sungai Kantan, Minah duduk kat Sungai Kantan, Allahu Akbar kan. Kalau nampaklah pula bumbung rumah Minah, Allahu Akbar. Duduk dalam bas tu macam bukan duduk dalam bas lah. Sebab apa? Bukan masalah kita minat kat Sungai Kantan, bukan kita minat kat bandar Kajang tu, bukan kita minat kat rumah bumbung dia tu, tapi minat kat Minah. Maka apa yang ada kaitan dengan si Minah, semua kita minat, semua kita sayang. Macam si Qais tadi, amurru ala diyari Laila, aku melintasi bandarnya si Laila. Uqabbilu zal jidara wa zal jidara, ingin ku kucup dan ku peluk setiap pintu dan temboknya. Wa ma hubbud diyara syaghafana qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Bukanlah cintakan tembok dan pintu itu yang memenuhi hatiku, tetapi cintakan si dia yang tinggal di dalamnya. Kan? Inilah cerita dia. Macam yang pengarang kita ni cakap, bila kita kenal Allah Ta'ala, kita kasih akan Allah Ta'ala, sayang kita pada Allah, maka kita akan sayang semua pada makhluk Allah, sayang kita pada hamba-hamba Allah. Kenapa? Kerana kita tahu bahawasanya ini semua adalah ciptaan Allah Ta'ala, ini semua adalah hamba Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan dia kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya, dan kekasih bagi kekasihnya, dan jika kasih ia akan sahabat. Maka ini maknanya
nak bagi tahu, begitulah kita hubungan kita. Kenapa kita sayang sangat Rasulullah? Kerana tak lain dan tak bukan, pertama Allah suruh dan kita tahu Allah inilah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka automatik sebab kita makrifat dengan Allah, maka kita kasih kepada Rasulullah dengan selayak yang kasih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selayak kasih sejauh mana mulianya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu kasih ia akan pesuruh Allah Ta'ala. Begitu juga kenapa kita selalu kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita selalu sebut sahabat, sahabatnya. Kenapa kita sayang pada Abu Bakar? Kenapa kita sayang pada Umar? Kenapa kita sayang pada Ali? Kenapa kita sayang pada Osman? Kita sayang pada seluruh 124,000 para sahabat. Kita sebut nama mereka dengan hormat. Kita sebut dengan gelaran radhiyallahu anhum. Kenapa? Tak lain dan tak bukan kerana kasih Rasulullah kepada mereka. Kenapa kita sayang sahabat? Kerana Rasulullah sayang mereka. Kenapa kita sayang Rasulullah? Kerana Allah sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala, dan mereka itu hambanya yang sentiasa taat akan dia, dan jika kasih ia akan makanan, maka di sini kita tahu ni sahabat Nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Rasulullah SAW ini, mereka inilah hamba-hamba Allah yang kenal Allah, yang mana mereka ini mengasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengasihi Allah Ta'ala. Maka kita tahu orang ni sayang pada Allah sama macam kita sayang pada Allah, maka kita pun akan sayang orang tu. Kat sini ini kita cerita tentang hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata lagi, jika kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya. Ia tu siapa ia? Ia tu makanan tadi. Akan badannya. Nya tu siapa? Orang tadilah. Kita lah. Pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yakni kekasihnya. Kalau orang tu dia suka satu makanan pun kerana satu je. Kerana dengan bila dia makan, dia tahu akan menguatkan tubuh badan dia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia suka makan. Maknanya dia kaitkan segala perkara, dia fokus kepada Allah yang dia kekasih, yang dia kasihi ini. Inilah orang yang bila hati dia sudah kasih, kenal akan Allah Ta'ala, kasih akan Allah Ta'ala, maka seluruh juzuk hidup dia dikaitkan hanya dengan Allah. Dia punya ukuran dia hanya Allah, kan? Dia suka satu orang pun kerana Allah. Kalau dia nak marah orang tu pun sebab Allah, bukan sebab dia nak marah. Dan jika kasih ia akan bunga, dan tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan keelokannya dan kebesarannya. Kalau dia tengok benda yang mengkagumkan dia pun, hebatnya, cantiknya laut ni, cantiknya pemandangan ni, maka dia suka pemandangan tu bukan kerana dia suka, tapi kerana dia tahu pemandangan ini nak menceritakan kuasa orang yang mencipta dia ni, Allah Ta'ala yang dia kasihi. Sesungguhnya perkara ini, segala gunung, ganang, bukit, bukau, tanaman, bunga-bungaan, laut, dalam, sungai, luas, apa semua ini semua adalah nak menggambarkan eloknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesarannya Allah Ta'ala. Maka sebab tu suka dia dengan perkara ni. Jadi semua benda dihubungkan dengan kasih kepada Allah, dihubungkan dengan zat Allah, dengan kudrat Allah, dengan sifat Allah. Sebab kita kena faham, bila kita tengok alam ini, ciptaan Allah, walaupun kita tak pernah tengok Allah, tapi kita tahu Allah tu hebat. Dengan melihat alam ini, kita tahu Allah itu bijaksana. Dengan melihat alam ini, kita tahu Allah itu kuasa. Dengan kita melihat alam ini, kita tahu Allah itu sempurna.
Kenapa bila kita melihat kepada alam ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam kalau kita kata apa? Ada telefon kan? Telefon canggih. Telefon paling canggih sekarang apa? Apa dia? Yang paling canggih sekarang ni? iPhone. iPhone berapa belah dah? Saya pun tak tahu. Samsung kan? Tak kisahlah. Kita tengok katalah contoh ni iPhone. Ni handphone lah, handphone canggih punya kan. Hebat kita kata. Canggih handphone ni. Kenal tak orang yang mereka dia? Tak kenal. Tapi dengan tengok handphone tu kita boleh buat apa conclusion? Hebat orang yang mereka ni. Hebat orang yang mereka ni. Pandai orang yang mereka ni. Kreatif orang yang mereka ni. Berinovasi orang yang mereka ni. Prihatin orang yang mereka ni. Sebab dia tahu keperluan pengguna, maka dia buat handphone yang hebat ni. Mana dia ni? Cakna orang yang prihatin. Maknanya di sini kita dengan melihat ciptaan, kita boleh mengetahui, memahami tentang pencipta. Macam tu bila kita tengok alam, kita kena nampak bahawasanya yang menciptakan alam ini sifat dia, hebat dia, kuasa dia, dan mesti dia seorang. Kalau ramai-ramai tak jadi macam ni. Satu kan kalau ada 2-3 Tuhan, kacau tuan-tuan. Macam kita tengok cerita agama-agama yang ada banyak Tuhan ni kan. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Peperangan The Titan apa entah. Kan? Tuhan-Tuhan ni berperang, dewa-dewa berperang. Sebab apa? Yang ni nak menjatuhkan yang ni pula menyokong yang belah sini. Dah berperang. Ya Allah, Tuhan berperang. Tak hancur alam ni. Ni Tuhan yang jaga peti berperang dengan Tuhan yang jaga angin. Mati kita. Kan? Ini orang kata betul lah, gajah sama gajah berjuang, kacil mati kat tengah-tengah lah jawab dia. Hancur alam ni. Dia tak macam tu. Kenapa tertib alam ini? Dia ada tertib, ada sistem dia. Kenapa tertib, teratur? Macam mana ustaz nak tertib teratur? Tu banjir. Ya, banjir pun dia teratur. Dia ada sebab musabab dia. Dia ada apa bentuk yang banjir. Dia tak ada tengah atas bukit sana banjir, tak ada. Dia banjir ke bawah. Mana dia ada sistem dia. Ini semua kenapa? Kena ada yang mentadbir. Jadi bila tengok kepada alam ini, kita kenal pencipta. Walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Macam kita kenal, kita boleh buat conclusion tentang pencipta handphone. Kenal pun tidak, nama siapa pun tak tahu. Entah orang Korea, entah orang putih, entah orang hitam, kita pun tak tahu. Jangan tengok Melayu, kita pun tak tahu. Saintis yang buat tu, engineer yang buat handphone, yang buat handphone canggih ni. Tapi kita boleh buat conclusion. Itu contohlah, sebab semua orang ada handphone kan. Saya bagi contoh mudah. Macam itulah keadaan kita ini. Dan jika kasih ia akan orang yang perbuat kebajikan baginya, dan akan guru yang mengajarnya, maka mereka itu wasitah. Wasitah ni perantara, antaranya dan antara kekasihnya. Kekasihnya itu maksudnya Allah Ta'ala lah, pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Kenapa kita hormat cikgu? Kita hormat guru, tuan guru kita, cikgu kita, pensyarah kita, kita hormat orang yang mengajar kita. Kenapa? Kerana bagi orang yang kenal Allah, dia tengok, dia nampak guru dia, tuan guru dia, ustaz dia, pensyarah dia, apa semua ni, dia nampak ini adalah alat wasitah, adalah antara wadah yang Allah guna untuk sampaikan ilmu Allah. Itu sahaja. Bukan kerana aku minat dia ni, tapi kerana yang dia ni adalah yang diguna oleh Allah untuk menyampaikan ilmu daripada Allah Subhanahu Taala. Satu orang bagi kita nasi satu bungkus, kita terima kasih kat dia. Terima kasih kat dia tu kerana apa? Kerana kita nampak sebenarnya dia ni adalah alat yang Allah Ta'ala guna, perantara, platform, medium yang Allah Ta'ala guna, wasitah yang Allah Ta'ala guna untuk menyampaikan rezeki daripada Allah, bukan daripada dia. Ni macam postmate je.
Kita kena nampak macam tu. Baru datang kasih kita akan Allah. Barulah mantap kita dengan Allah Ta'ala. Macam orang, macam kata contohlah, tiba-tiba satu hari postman datang. Posto kan, postman datang. Ini rumah Cik Mat ke? Ya, Cik Mat. Ini ada posto. Kan. Buka-buka dalam tu, Masya Allah, cek 100,000. Daripada Kerajaan Negeri Selangor. Dapat cek 100,000. Kan? Siapa yang bagi? Siapa yang bagi cek tu? Siapa bagi cek tu? Posto tu ke Kerajaan Selangor yang bagi? Ni ustaz ni bahaya dia soal ni. Kalau aku kata posto Kang, dia kata yang Kerajaan Selangor punya cek. Kalau aku kata Kerajaan Selangor, posto yang serahkan cek tu. Tuhan. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala, dengan hamba-hamba Allah yang buat kebaikan kepada kita ni. Nampak majikan bayar gaji kita, kerajaan bayar gaji kita yang kerja kerajaan. Kerajaan negeri ke, kerajaan persekutuan ke, swasta ke. Nampak majikan yang bayar gaji. Tapi mereka ni sebenarnya hanya posto. Gaji tu, rezeki tu daripada siapa? Allah. Walaupun kita ucap terima kasih pada tukang posto ni, terima kasih posto kan. Dapat 100,000. Masya Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Tapi tak ada orang peluk si postman ni. Ya Allah, terima kasihlah bagi cek 100,000 kat saya ni kan. Ada orang buat macam tu? Tak. Terima kasih. Setakat tu je lah. Sebab apa? Kita tahu bukan yang dia punya. Cek ni yang 100,000 nak bagi kat kita ni bukan posto tu punya. Dia pun tukang bawa je tu. Kan? Tapi yang cop, yang ada cop tu. Itu yang sebenarnya tuan punya, yang 100,000. Kerajaan Negeri Selangor. Contoh. Kan? Kita kena nampak macam tu. Jadi segala kebaikan yang datang melalui siapa sekalipun, kita tahu, kita terima kasih kerana dia posto. Tapi hakikat sebenar yang nak menyampaikan kebaikan itu adalah kebaikan daripada siapa? Allah. Rezeki daripada siapa? Allah. Ilmu daripada siapa? Allah. Barulah makrifat kita tu kemah dengan Allah Ta'ala. Kan? Barulah kita ni menuju kepada tahap kita buat apa pun kerana Allah. Kita buat apa pun dengan penuh ihsan, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak ada pun, sekurang-kurang kita yakin sungguh-sungguh Allah sedang melihat kita. Ini dia yang nak dibahas dalam tasawuf. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan berbuat kebaikan. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tahu, macam saya kata tadi, ini semua daripada Allah. Allah juga yang gerakkan mereka untuk ni. Allah yang gunakan mereka untuk bagi kebaikan kepada kita. Dan yang sebesar-besar buat kebaikan pada kita tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apa? Kerana melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita ni dapat benda yang paling mahal. Apa dia benda yang paling mahal? Apa benda yang paling mahal? Iman. Kalau tidak dengan susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab yang terima wahyu dia seorang je. Dalam Gua Hira tu dia seorang je. Sayyidina Abu Bakar pun tak ada sebelah tu. Tapi bagaimana agama ni sampai pada kita ni, yang tanah Melayu ni pun boleh sampai? Tak lain dan tak bukan asbab pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah payah jerih perih Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengenalkan kita kepada Allah, menyebabkan kita tahu Allah itulah Tuhan. Kalau tidak tuan-tuan, tok nenek kita dululah kita belajarkan 500 tahun dulu, 600 tahun dulu tok nenek kita ni sembah pokok, sembah bulan, sembah patung Buddha, sembah
tokoh Hindu. Tapi alhamdulillah, dengan susah payah perjuangan Nabi SAW disambung oleh para sahabat, disambung oleh para tabi'in, disambung oleh para tabi'it tabi'in, disambung oleh atba'ut tabi'in, disambung oleh para generasi penerus daripada kalangan ulama aulia Allah, daripada da'i-da'i yang bergerak, akhirnya agama sampai pada kita. Dengan itu hari ni tadi kita sembahyang maghrib, kejap lagi kita nak sembahyang isyak. Kalau tak, entah kita sembah bulan, sembah bintang pun kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi tidak adalah orang nak banding yang paling banyak buat kebaikan pada kita, yang Allah Ta'ala gunakan tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab iman ini adalah sebesar-besar perkara. Dia penentu mulia, hina, berjaya, gagal, bahagia, celaka kita di sisi Allah Ta'ala. Iman ini adalah penentu mulia, hina, berjaya, gagal, bahagia, celaka kita di sisi Allah Ta'ala. Di mahsyar nanti, manusia ni akan tergolong pada dua bahagian. Kalau ikut surah Waqiah, dia kata ada 3 grup. 3 grup ni pun sebenarnya kalau kita pecahkan secara umum, dia ada 2 golongan juga sebenarnya. Ini dalam surah Hud, Allah Ta'ala kata, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Dan kalangan manusia pada hari itu, yakni hari mahsyar, syaqi, orang yang celaka, wa sa'id, orang yang bahagia. Maknanya manusia ni besok kita di mahsyar hanya terbahagi pada 2 keadaan saja. Sama ada kita masuk grup orang yang berbahagia, atau waliyadzubillah kita termasuk dalam grup orang yang celaka. Kalau dalam surah Waqiah tu, dia kata ada 3 bahagian kan orang. Satu as-sabiqun, yang keduanya ashabul yamin, yang ketiga ashabus shimal, orang yang daripada golongan kiri, golongan kanan, dan juga as-sabiqun, orang yang terdahulu. Tapi 2 tu semuanya yang baiklah, yang terdahulu dengan yang kanan semua termasuk dalam orang yang bahagia, sa'id. Manakala yang dikatakan yang menerima daripada tangan kiri itu adalah orang yang syaqi, orang yang celaka. Ya. Macam mana nak menentukan celaka atau bahagia ini? Tak lain dan tak bukan iman. Imanlah. Jadi sebab itu jasa Nabi SAW pada kita ni lah yang paling besar daripada sekalian hamba-hamba Allah punya jasa. Kalau satu orang mati tanpa iman, Allahu Akbar. Satu orang yang mati tanpa iman, jangan kata nak masuk syurga, nak hidu bau syurga pun Allah tak bagi. Walaupun harumnya syurga itu dapat dihidu 500 tahun perjalanan. 500 tahun lagi perjalanan nak sampai syurga, dah bau dah. Bau dia dah boleh bau dah. Dah boleh hidu dah. Kan? Tapi itu pun Allah tak izin kalau orang tu tak ada iman. Tapi kalau satu orang mati dalam keadaan dia sempat usahakan iman dia, yang mana iman dia itu hanya sebesar zarah saja, tak sempat nak buat elok-elok, tak sempat nak buat banyak pun, bawa hanya sebesar zarah saja iman dia, punya kecil iman dia tu. Mungkin sekadar kata Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasulullah, macam tu je lah agaknya. Nabi SAW bagi tahu, untuk imannya sebesar zarah ini pun syurga yang paling kecil dia akan dapat. Dan yang kecil itu, nama kecilnya tu pun ialah dunia ni 10 kali ganda lagi. Ambil dunia potostate 10. Itulah syurga paling kecil. Bukan ambil Bandar Puteri ni tau. Bandar Puteri 10 kali Bandar Puteri, tak. Bukan 10 kali Selangor, 10 kali Malaysia, tak. Dunia ni potostate buat 10 kali. Itulah syurga paling kecil untuk orang yang iman dia sebesar zarah. Tapi kalau satu orang yang mati tanpa iman, apa akan jadi? Bau syurga pun tak dapat, dan dia akan kekal dalam neraka.
Dan bagi Allah Ta'ala juga puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkannya jadi pesuruh. Pesuruh tu maksudnya jadi rasul, seperti firman-Nya, allazi huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya, ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada padanya menulis dan membaca kitab akan pesuruh daripada mereka itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca ia akan atas mereka itu akan Quran dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik dan mengajarkan ia akan mereka itu akan Quran dan segala hukum yang di dalamnya. Maka tiada ada Rasulullah SAW itu melainkan apa. Jadi di sini Allah Ta'ala bagi tahu apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu dia lah yang lantik Nabi, yang punya begitu besar jasa dia pada kita. Maka dan tak lain tak bukan itu adalah rahmat Allah Ta'ala sehingga diutuskan Nabi SAW. Maknanya kasih kita kepada Rasulullah yang selayak kerana kedudukan dia di sisi Allah, kerana jasa yang dia buat pada kita mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi seterusnya muka surat. Kita berhenti dah dulu kat situ. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang lain. Lain tu kan tak ada apa, insya-Allah minggu depan lah. Kalau tak ada apalah tu. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat amalkan, dan seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.